Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid 1 dan 5, dan salam sejahtera juga diucapkan kepada murid yang bukan beragama Islam. Seperti biasa, untuk makluman murid-murid, cikgu harap murid-murid telah pun merujuk pada WhatsApp kelas 1 dan 5. Jadi mohon ibu bapa juga cakna lah di atas maklumat yang saya berikan. Untuk murid-murid tuliskan maklumat tersebut ke dalam buku tulis petak atau kotak tahun 1 dan 5, di mana tuliskan maklumat seperti berikut, iaitu hari Selasa 28 September 2021, tajuk yang akhir iaitu tajuk 8, dan memberikan tumpuan kepada subtopik kecil iaitu menyelesaikan masalah. Selepas ini saya akan buat penerangan dan diharapkan murid dapat memberikan perhatian. Siap saja kerja seperti biasa, klik mylink.la/Cikgu Fauzi. Isikan kehadiran murid 1 dan 5, contoh dekat sini. Okey, cikgu letakkan Arisha Farhana dan orang-orang lain jugalah yang terlibat dengan sesi PDPR saya. Kemudian klik submit, bermaksud hantar. Okey, cikgu harap murid-murid dan ibu bapa penjaga sama-sama mendorong anak-anak untuk menyiapkan kerja dengan baik. Kerana selepas ini, saya akan memberikan tahap penguasaan yang sesuai untuk anak murid saya. Itu adalah nak melihat sejauh mana nanti masa matematik tahun 2 sehinggalah tahun 6 mereka mengalami perubahan pada tahap penguasaan tersebut. Okey, jadi saya terus pergi kepada mylink.la, di mana murid boleh rujuk buku teks matematik tahun 1 jilid 2 pada muka surat 81 hingga 83. Saya tulis jugalah dekat sini, muka surat 81 hingga 83. Okey, sebelum tu saya nak buat penerangan. Murid telah pun mempelajari iaitu mengenali, panggil apa? Kita mengenali orang kata data. Dan pada situ kita juga dapat tahu bagaimana untuk kumpul data, dan selepas itu kita belajar apa orang kata apa, carta piktograf. Sekejap cikgu padam. Kita belajar kenali piktograf. Sekejap. Kenali. Okey, tulisan cikgu teruk lah, tapi tak apa. Cikgu cakap ni awak tahulah dan faham. Dan yang terakhir hari ni kita belajar menyelesaikan masalah berpandukan mana? Berpandukan apa? Data dan juga kenali piktograf. Daripada asal tadi kamu kumpul data tersebut. Jadi dengan merujuk buku teks. Buku teks muka surat 81 hingga 83. Cikgu nak tunjuk sini bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, jom mari kita lihat. Okey, ini buku teks pada muka surat 81. Di mana di sini kalau kamu tengok, ini merupakan di mana kamu menyelesaikan data-data yang ada pada jadual tersebut. So kalau kamu tengok sini, kamu dah tahulah dalam data tu mesti ada tajuk kan. Jadi apa tajuk dia? Tajuk dia ialah cara murid kelas 1 pintar ke sekolah. Jadi apa yang kamu nampak yang pertama kat sini, kamu tahu ada kenderaan, ada murid. Ada murid, ada kenderaan. Maksudnya kenderaan tu apa? Okey, bas, ada motor. Motor apa? Motosikal, dan juga ketiga basikal. Itu penting untuk awak tahu dalam sesuatu jadual. Dalam jadual tu ada apa? Pertama sekali, tajuk. Kena tahu ada tajuk. Kemudian kamu rujuk seperti mana kerja-kerja yang telah kamu buat sebelum ini dekat rumah. Cikgu ajar bagaimana pertama untuk buat gundal. Gundal bermaksud tiang-tiang tu lah, supaya kamu kira tak salah. Ingat lagi tak? Okay, kemudian kamu menggunakan jadual yang ada pada buku ataupun apa-apa jadual latihan yang cikgu beri. Awak kira gundalan tersebut, kemudian pindahkan dia kepada bilangan. Bilangan tu bermaksud, okey jap bilangan tu bermaksud nombor. So dekat sini cikgu tunjukkan kepada awak, ini adalah carta lah. Sekejap saya terpaksa padamkan ni apa, WhatsApp ni sebab dia macam mengganggu kan cikgu nak ajar. Okey, berdasarkan nombor. Okey. So dekat sini cikgu akan buat penerangan kepada awak lah. Tengok carta tersebut. So kamu tengok kat sini bagaimana nak buat gundal. Pertama sekali gundal kat sini, kemudian bilangan. Jadi apa yang kamu buat, dah tahu ada orang yang pergi ke sekolah, murid yang pergi ke sekolah naik basikal, naik bas sekolah, naik motosikal, dan terakhir jalan kaki. Cikgu lupa nak bubuh kat sini. Jalan kaki. Jalan kaki. Jadi kamu tengok kat sini, kiralah basikal tu ada berapa? 1, 2, 3, 4.
So buat gundalan dia ada 4 tiang, nampak tak? Kemudian ini adalah nombor mewakilkan bilangan murid tersebut. Kemudian kamu tengok bas sekolah ada berapa. Ingat cara betul nak kira adalah dengan memotong. Memotong maksudnya kamu dah kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kamu dah buat gundalan yang pertama, kumpulan pertama tadi 5 gundalan, kemudian gundalan tiang yang kedua ada 2. So bilangan dia 7 dalam bentuk nombor yang mewakilkan murid. Gundalan tu bermaksud apa dia tiang tadi tu. Tiang tadi tu. Kenapa kena buat tiang? Supaya cikgu nak ingatkan supaya tidak salah. Okey, salah kira. Kemudian baru awak buat nombor yang cikgu tunjukkan ni. Kemudian tengok motosikal pula. Kira motosikal pergi sekolah siapa naik motosikal ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sama juga dengan basikal. So gundalan dia 4 tiang je. 4 lah dia punya bilangan ni mewakili setiap murid. Ingat gundalan macam ni cikgu ajar. Ingatkan awak balik. 1, 2, 3, 4, 5. Contoh kalau sini ada 8, 5. Seterusnya 6, 7, 8. Kenapa cikgu ada calit yang cikgu buat palang ni? Itu maksudnya 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi video pengajaran cikgu tengok sampai habis. Okay, tengok yang jalan kaki ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So gundalan yang dia buat ni secara tiang calit-calit tu 5. Jadi ini nombor dia mewakilkan murid tersebut. Okey, seterusnya tengok piktograf. Bagaimana nak selesaikan masalah pada rajah piktograf ni. Kalau kamu tengok dekat sini, tajuk dia yang utama ialah tentang apa ni? Tentang buah yang disukai. Buah apa yang disukai kamu tengok kat sini? Satu ada durian, ada mangga, ada anggur dan juga buah apple. So, senaraikan dekat sini. Nampak tak dia senaraikan? Jadi, kalau kamu tengok yang bulat macam donat ni, dia mewakili satu orang. Jadi, kena faham. Satu bulatan ini, dia maksudnya seorang. Kalau ada 3 bulatan sini, bermaksud dia tambah 3. Jadi, dia 3 orang. Kenapa 3 orang cikgu? Sebab satu bulatan ni mewakili satu orang bagi yang suka buah-buahan tersebut. Apa buah-buahan tersebut? Inilah ada 4 tadi ni. Durian, mangga, anggur dan juga apple. Jadi dekat sini dia tinggalkan soalan. Ada 2 soalan dekat sini. Pertama dia kata apakah buah yang paling disukai? Jadi kalau kamu tengok balik apa gambar rajah tersebut ataupun data yang kamu nampak ini, dia menunjukkan supaya kamu dapat jawab soalan yang pertama ni. Buah yang paling disukai. So tengoklah paling banyak kat sini mewakili satu kan. So berapa orang yang suka buah kat sini? 1, 2, 3, 4, 5 orang yang suka. Berapa murid yang suka makan mangga pula? Tengoklah mangga. 1, 2, 3, 4. 4 orang. So kamu tulislah jawapan dia dekat bawah ni nanti. Tu senang. Tapi ini adalah salah satu cara cikgu nak tunjuk kepada awak untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau kamu tengok kat sini ada cara dia. Kalau kamu tengok, cikgu nak tunjuk buat penerangan kepada awak. Awak senaraikan dulu buah-buahan. Senaraikan dulu buah-buahan tersebut. Kemudian kira kepada jadual yang awak nampak ni. Dalam jadual ni. Cikgu padam balik benda ni supaya awak nampak. Kira yang mana setiap satu bulatan ni cikgu nak ingatkan awak mewakili apa? Mewakili satu orang. Jadi kalau kamu tengok Amoy ni dia kira, dia nyatakan buah anggur tu ada 3, mangga ada 4, durian 5, apple 2. So dia cakap kat sini kita boleh dapat lihat durian merupakan buah yang paling digemari, iaitu yang paling disukai lah dengan oleh murid-murid. Okey, sekarang ini masuk pada bahagian latihan. So dekat sini cikgu nak terang kepada awak pada muka surat mana ni? Muka surat 83. So buat latihan yang pertama dan juga latihan kedua. Tolong dengar penerangan cikgu. Okey, jadual ini ibu bapa yang menonton penerangan saya, tolong suruh anak-anak guide dia, bimbing dia untuk buat jadual ni. Jadual yang saya bulatkan ni. Kemudian A ni buat dalam buku tulis macam ni lah. 1A. A ni atas dia ni dah buat jadual yang inilah. Dekat bahagian atas dia dah buat jadual yang ini. Jadi 1A ni masukkan jadual yang ini. Masukkan jadual ini. Kemudian kita tengok jenis permainan apa yang ada kat sini. Murid akan senaraikan dekat sini. Kemudian gundalkan permainan-permainan yang mana kita dapat lihat data permainan satu kumpulan kanak-kanak dekat sini. So kat sini gundal tau yang tiang-tiang tu. Kemudian sini adalah jumlah.
selesai dah soalan yang pertama, 1A. Kemudian 1B, apakah permainan yang paling disukai? Senaraikan permainan yang paling disukai. Satu je lah permainan yang paling disukai nanti. Kamu tengok, baca betul-betul. Dam ular ada, catur ada, congkak ada. So kat sini ada 3 permainan. So kamu tengok kat sini berapa orang yang suka berdasarkan warna tersebut. Dam ular, catur dengan congkak. So kena pandai warna ni macam ada dua je, warna pink dan warna ungu kan. Jadi tengok betul-betul. Okey, yang kedua pula soalan dia, lihat piktograf, selesaikan masalah berikut. Lihat piktograf ni. Okey, yang ini kena salin dalam buku tulis nanti. Yang atas 1A, 1B ni jadual ni kena salin. Ini pun kena salin. Cuma dengar cikgu punya ulangan pada video nanti. Kemudian jawablah soalan ni. Berapa tin yang dikumpul oleh Nalini? So, ingat dekat sini cikgu tunjukkan kepada awak. Okey, satu gambar tin ni mewakili satu. Satu ni mewakili satu lah. 1, 2, 3. So, sini ada 4. Sini kalau kamu kena tengok betul-betul. Kemudian tuliskan berapa. Okey, kemudian soalan B, siapa yang kumpul tin paling banyak? So nyatakan jawapan dia. So awak punya kerja itu sahaja. Selepas dengar video penerangan cikgu daripada mula sampai akhir dan kamu kena buat latihan pada muka surat 83. Jadi ulang balik pada bahagian 1A, B, 1B, 2A, 2B. Nanti awak faham macam mana nak buat. Jadi saya minta ibu bapa yang ada pada ketika ini mendengar dan bimbinglah anak-anak kita. Kasih dia dengar balik supaya dia faham. Jadi bantu saya sama-sama supaya anak-anak anda semua dapat ilmu yang bermanfaat. Dan kemudian jangan lupa isikan kehadiran seperti biasa dekat sini. Pada mylink.la/Cikgu Fauzi keluar senarai karya murid 1-5, isikan kehadiran. Siapkan kerja lah. Seperti biasa, jangan sukatilah nak buat hari ni ke, nak buat petang ke, malam ke, besok ke, sebelum kita jumpa pada sesi PDPR 1 Oktober nanti. Jadi kita jumpa lagi pada 1 Oktober. Jaga diri, hiasi peribadi, sentiasa duduk kekal di rumah dan amalkan kebersihan serta keselamatan yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.